Banyak yang tanya saya macam mana kalau kita sebagai guru nak ajar anak murid kita yang nafas dia tak cukup panjang. Nafas pendek lah kiranya. Dan dia baca tu putus-putus. Macam mana kita nak solvekan masalah dia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dekat perkongsian ni saya nak kongsilah tips-tips dia macam mana kita nak solvekan masalah ni. Sebab boleh dikatakan ramai juga yang menghadapi ataupun anda sendiri mungkin salah seorang daripadanya. Okey. Cara-cara dia, pertamanya kamu kena tahulah bukan semua orang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala mempunyai nafas yang panjang. Macam tu. So bila mana kalau kita dapat membaca Al-Quran sahaja pun dah satu nikmat yang sangat besar. Dan bila mana kita tak boleh membaca Al-Quran tu seperti orang-orang yang lain yang boleh baca tu, Masya Allah, Tabarakallah, nafas dia tu sangat panjang. Al-Fatihah tu satu nafas je settle. Tapi bagaimana pula kita yang memang dari kalangan yang bukan nafas yang panjang, memang nak tak nak memang nafas tu pendek. So kalau macam kita sebagai guru ataupun kita sebagai pelajar, cara nak solvekan masalah dia, pertamanya kita kena tahulah part-part yang mana kita perlu berhenti, part mana yang perlu kita wakaf tu. Macam mana kita nak mewakafkan setiap perkataan tu bila dia hujungnya. Dan kalau kamu sebagai guru ataupun kamu sebagai pelajar, kamu kena tahulah benda tu. Kalau kamu tak tahu, kamu kena belajar. Kalau kamu sebagai guru, kamu kena ajarlah anak murid kamu tu macam mana kita nak wakafkan setiap hujung-hujung perkataan supaya at least kita tak ada lah sampai kita berhenti tu tengah perkataan, ataupun kita baca tak ikut dia punya kaedah lah. Sebab Al-Quran ni dia tak macam perkataan-perkataan biasa yang kita baca tu, yang kita cakap-cakap tu. Tak, dia berbeza sedikit. Dia ada kaedah dia. Sebab Al-Quran ni kalau kita tengok, kita renung balik, kadang-kadang dia bunyi dia berbeza bila dalam keadaan wakaf ataupun wasal. Maknanya dalam keadaan kita berhenti, berbeza bunyinya. Ada yang hampir sama, ada yang terus beza. So ada yang hampir sama, ada yang beza terus. Macam mana bunyi dia bila kita wakaf, bila kita sambung. Wasal tu maknanya sambung lah, kita tak berhenti. Dan bila kita wakaf ataupun kita berhenti, setiap perkataan tu dia ada kaedah dia. Contohnya, okey, jom saya tunjuk. Okey, contoh pada surah Al-Baqarah pada ayat 106. Kalau kita tengok, kita lihat dekat sini contohnya, kalau kita memang nafas tak cukup ataupun pelajar kita nafas tak cukup, dia baca ma nansakh min ayah. Kalau contohnya dia berhenti kat sini, ma nansakh min ayatin. Kalau dia baca macam tu salah lah. Sebab bila dia baca tak cukup nafas dan dia berhenti, dia bunyikan tanwin ni, tamar mutah tu, dia bunyikan tanwin dia tu. So dekat situ dah dia buat kesalahan lah. So kita kena bagi tahu macam mana bila tamar mutah ni dalam keadaan wakaf, macam mana bunyi dia. So kalau tamar mutah ni, kalau dia dalam keadaan wakaf dia akan jadi hasimpul. Dia akan bunyi hasimpul. So dia akan jadi ayah. Tapi kalau kita nak sambung dengan perkataan seterusnya dengan aunusiha ni, aunusiha, dia akan kena bunyikan tanwin ni. Tapi bila kita berhenti ataupun wakaf, dia akan jadi macam tadilah, ma nansakh min ayah. Macam tu. Dia tak boleh nak baca ma nansakh min ayatin, salah. Ataupun ma nansakh min ayati, salah juga.
So nak tak nak kita kena matikan huruf ta marbutah ni, dan dia akan jadi huruf ha. Jadi dia akan jadi huruf ha simpul yang mati. So dekat huruf ta ni kamu kena explain lah satu-satu supaya difaham. Sebab kalau kita nak explain tentang wakaf ni, Masya Allah Tabarakallah, rasanya tak sempat kot. Mungkin seminggu baru habis. Sebab wakaf ni sangat banyak lah, sangat macam-macam dia punya perbezaan dia. So saya just ambil poin-poin sikit je lah yang mana boleh membantu kamu membaca, insya-Allah. Ataupun dekat sini pula kita nak berhenti kat ni, dekat bi khair. Kita nak berhenti, contohnya baca au nusiha na'ti bi khairin. Dia baca macam tu salah lah. Kalau kita baca Iqra tak apalah, untuk kita mantapkan kita punya tanwin tu macam mana nak bunyikan bila ia berbaris bawah. Tapi bila kita masuk Al-Quran tu, kita kena tahulah macam mana dalam keadaan wakaf. Sebab tu kalau kita ajar Iqra, ajar student-student kita mengaji, ada baiknya juga kita ajar dia dua kaedah. Tapi sebelum ajar kaedah kedua tu, macam mana kita nak wakafkan bila ia dalam keadaan mati di hujungnya, rasanya pada awalnya tak perlu lagi. Sebab kita kena bagi dia mantapkan dulu macam mana penguasaan bila huruf tanwin tu berbaris bawah. Saya rasanya tak perlu lagi kot. Bila sampai satu tahap tu, bila kita dah rasa dia dah bagus, bacaan dia dah boleh kawal bagaimana sebutan-sebutan yang baik bila huruf tersebut dalam keadaan berbaris bawah, dalam keadaan tanwin, barulah kita boleh ke next step, iaitu kita macam mana kita nak wakafkan huruf tersebut. So kalau dalam keadaan macam ni, kita tak boleh bunyikan ra dia berbaris bawah dengan tanwin. Kita kena matikan huruf ra. So dia akan jadi bi khair. Boleh dapat? Au nusiha na'ti bi khair. So dekat sini pun kamu kena explain lah dekat sini. Dekat sini dah ada bacaan, dah ada 3 kaedah. 2, 4 ataupun 6 harakat. Bukan rakaat So saya ambil poin-poin sikit-sikit je lah. Sebab saya nak bagi tahu dekat kamu semua, sebab dia ada Al-Quran ni, bila kita cakap Al-Quran je, dia ada sedikit perbezaan di antara bila kita wakaf dan kita wasal, ataupun kita baca berhenti, dan bila kita sambung dengan perkataan-perkataan yang lain. Penting tau. Contohnya dekat sini, alam ta'lam annallah. Okey, dia nak berhenti kat annallah ni kan, nak berhenti kat kalimah Allah ni, ataupun dia nak berhenti dekat an ni. Kita pergi kat an dulu. Alam ta'lam an. Dia tak boleh baca an, tak boleh. Kalau dia baca an, dia tak cukup dia punya ni lah, tak cukup dia punya sifat dia tu. So kena bunyikan beserta dengung. Huruf nun ni ataupun huruf mim, kalau dia dalam keadaan wakaf ataupun wasal, sama je dia punya kaedah dia. Tetap kena baca dengung 2 harakat. Alam ta'lam an, macam tu. Alam ta'lam an. Okey, tapi tak ada lah, kebiasaannya tak ada orang berhenti kat sini. Tapi kita rasa macam jangan rasa pelik sangat lah. Sebab memang ada segelintir masyarakat tu, daripada kalangan kita, memang nafas ni memang pendek. So kita tak boleh nak petikaikan lah. Itu memang rezeki dia. Memang ada orang memang nafas betul-betul pendek. Tak boleh kita petikaikan dia. Tapi kita bagi solusi lah, macam mana kita nak panjangkan nafas. Dia banyaklah kaedah-kaedah dia. So dekat situ macam tu, kalau kita nampak nun ataupun mim yang bersabdu, kita kena panjangkan 2 harakat dia. Alam ta'lam an, tak boleh an, macam tu, salah lah. Okey. So kalau kita nak cerita bab wakaf ni memang banyak lah.
mungkin saya akan ambil satu sesi khas lah untuk kita ajar macam mana kita nak wakaf setiap hujung-hujung perkataan. Itu pun kalau ada yang berminat lah. Okay. Boleh faham kat situ? So dia ada sedikit perbezaan. Okay, boleh faham kat situ? Sorry, waktu saya explain tadi dekat Al-Quran tu kan, sebab saya pegang phone, lepas tu saya tunjuk-tunjuk macam tu. Tunjuk-tunjuk masa ajar tu dia macam goyang-goyang sikit lah. So minta maaf lah kalau kamu rasa macam apa benda ni, pegang betul-betul lah handphone. Saya macam gagal pula. Maybe kena ada alat bantuan letak macam tu supaya dia statik macam tu. Okay, sebab bila kalau pakai tripod ni, dia macam tripod, tahulah tripod ni dia ada kaki. Bila ada kaki, bila nak tunjuk macam tu dekat Al-Quran, dia jadi macam susah sikit lah. Senang pakai tangan lagi. Boleh nak guna tripod waktu mengajar, tapi dia kena ada satu lagi benda nak kena tunjuk kat depan ni, supaya tunjuk macam ni, supaya boleh senang sikit lah kita ajar. Cuma ada juga keburukan dia, sebab yelah nak kena kawal macam tu juga. Macam tak apalah, ni kamu faham. Itulah kekurangan sebenarnya kalau kita ajar online macam ni kan. Tapi cubalah setakat mana yang kita mampu. Okay, untuk yang kita dah habis dah topik tadi. So semoga yang disampaikan tu bermanfaat lah. Dan antara tips-tips dia untuk nafas panjang tu, banyak juga saya dengar daripada orang-orang yang belajar Taranum. Masya Allah, tabarakallah. Belajar Taranum kebiasaannya memerlukan nafas yang sangat dahsyat lah, sangat panjang. So saya bukan ahlinya, tapi saya pernah lah dengar dia orang bagi tips-tips dia, dan saya amalkan juga. Sebab kalau ikutkan dulu lagi dahsyat nafas pendek dia. Ada banyak faktor juga kenapa seseorang tu nafas pendek. Boleh jadi bukan semua orang tu nafas pendek. Ramai je nafas panjang sebenarnya, tapi disebabkan ada perkara-perkara yang menghalangnya daripada membaca Al-Quran tu dalam ayat yang panjang, ataupun ayat panjang lah. Kalau ikutkan dia boleh je baca, tapi ada sebab dia. Sebab dia adalah kadang-kadang dia tak yakin. Sebab apa dia tak yakin? Dia rasa macam dia masih lagi confused. Dia rasa dia tak biasa dengan surah tu, ataupun tak biasa dengan ayat tu. Dia rasa terlalu risau dan dia baca putus-putus, ataupun dia tak selalu sangat baca surah tu. Bila tak selalu sangat baca surah tu, dia akan jadi putus-putus lah kat situ. Dan kalau kita nak bagi solusi dia, kena cantikkan dululah bacaan dekat situ. Tak perlu kita baca terus training satu muka surat. Cukup sekadar kita baca sikit-sikit. Baca sikit-sikit satu ayat pendek tu, kita baca sikit-sikit tanpa kesalahan, dan kita ulang banyak kali. Macam tu kaedah dia. Jangan ulang banyak kali satu muka surat, penat macam tu. Kita ulang banyak kali dalam keadaan yang sikit. Ataupun satu ayat kalau kita cakap satu ayat tu, dia macam terlalu umum sangat kan. Sebab satu ayat tu, kadang-kadang Al-Quran tu sangat panjang satu ayat tu kan. Kadang-kadang satu ayat tu pendek macam tu je, beberapa perkataan atau 2 perkataan macam tu je. So tengoklah setakat mana yang kamu mampu. Cuma walau macam mana pun, kalau kita nak mudah kita punya perjalanan pembelajaran Al-Quran tu, nak tak nak kita kena ada guru. So saya setakat boleh bagi sikit-sikit je lah. Sebab kalau nak ikutkan terlalu banyak. Memang nak tak nak kita kena ada guru yang boleh ajar kita tu, boleh bagi faham kita tu dengan jelas. Mungkin ada antara kalian tu tak faham lagi apa yang saya cuba sampaikan. Dan tak apalah, yang penting kita dengarlah perkongsian ni. Dan
antara saya lupa dah merepek masuk ke lain tadi. Antara tips ni yang banyak geng-geng Taranum ni, kori-kori ni bagi, mereka kata kena selalu berenang. Kena banyakkan berenang. Kalau tak pandai berenang, masalah juga kalau tak pandai berenang. Bukanlah masalah sangat, cuma kalau pandai berenang lagi bagus lah. Sebab kata mereka dia boleh buatkan nafas kita jadi panjang. Masya Allah, nafas kita jadi panjang. Dan antara yang lain dia, jangan makan bertindan. Bertindan maksudnya dekat sini kita makan 1 suap ataupun 2 suap ataupun 3 suap, kita minum air. Makan, minum air. Makan, minum air. Makan, minum air. So mereka kata disebabkan macam tu boleh mengakibatkan nafas kita tu jadi semput. Kita jadi cepat penat, jadi cepat semput, nafas tu jadi pendek. Macam tu lah. Dan antara tips lain pula, kena banyakkan berlatih lah. Kena banyakkan latihan. Latihan macam mana yang kita nak. Latihan untuk awal-awal tu, kalau ikutkan saya dulu, memang macam saya cakap tadi, memang nafas sangat kritikal lah. So sebelum kita baca tu, kita tarik dulu nafas. Contohnya macam ni, kita tarik terus baca. Jangan kita tarik, kita lepas, kita baca. Salah lah kaedah dia. So kita kena tarik dan kita baca. Tapi tarik tak boleh tarik macam tu. Sebab dia, masa saya pun dapat daripada siapa nama dia, Ustaz Amir. Ustaz Amir tu salah seorang orang hebat jugalah dekat Kelantan. Suami kepada Ustazah Huda. Kalau siapa kenal, dia Ustazah Nurul Huda tu, dia salah seorang tenaga pengajian aku. Dan Ustaz Amir tu sangat hebat lah. Dia bukan adan aku, tak cuma dia sekadar penasihat lah. So cara dia bagi tips. Kalau kita nak tarik nafas, bukan tarik nafas. Banyak orang salah dalam kaedah nak tarik nafas tu. Apa yang salah dia? Cakap gagap pula aku. Apa yang salah dia? Dia tarik nafas, dia gunakan macam ni. Salah. Yang kedua, dia tarik nafas menggunakan dada. Tarik nafas tu salah juga. So cara yang betul tarik nafas tu seperti kita menghirup bau mawar, ataupun kita hirup bau apa-apa something lah. Kalau buat masa sekarang ni, saya banyak menghirup udara inhaler. Udara macam ni. Kita sedut macam tu je. Macam kita sedut tu, macam tu lah tarik nafas. Macam tu. Sedap. Kita tarik nafas macam tu. Jangan lepas. Kita tarik, terus baca. Macam tu. Kalau kita tarik, kita lepas, so apa function dia? Apa function kita tarik nafas? So tak ada function. So kalau kita nak ikut kaedah dia betul, tarik nafas, kita terus baca macam ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam tu. Tak boleh kita tarik. Tabarakalladzi. Dia macam sia-sia lah. Itulah sekadar perkongsian. Kalau ada kesalahan ataupun sebarang kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Saya bukan pandai pun. Sekadar berkongsi apa yang saya pelajari. Semoga ilmu yang disampaikan tu bermanfaat. Jika ada sebarang kesalahan, boleh DM tepi. InsyaAllah jika kesalahan tu memang datang daripada saya akan tarik balik dan saya akan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa training. Jangan lupa praktis, banyakkan guru. Semoga anda semua istiqamah dan diberikan kefahaman dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dan saya doakan semoga anda dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala nafas yang panjang, bacaan yang baik, bacaan yang fasih, dan diberikan semangat yang tiada hentilah, supaya kita semua menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran yang Allah redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.